وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم آمين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit sebanyak apa yang dapat kita dengar, apa yang dapat kita faham, memberi kebaikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Nasihat yang keenam, nasihat yang bertajuk Allah dekat dengan kita. Kata tuan guru kita Sayyidul Walid hafizahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita, tetapi kita yang jauh darinya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam diri tiap-tiap manusia itu adanya nafsu. Yang kata nafsu ni diri kita, itulah nafsu dia. Nafsu ni dia bukan satu makhluk yang lain, diri kita tu, keinginan kita tu dah nafsu dah. Maka di samping ada satu makhluk yang telah berjanji kepada Allah, yang mana dia telah pun menyebutkan bahawa dia akan menyesatkan seluruh zuriat keturunan Adam sehingga hari kiamat. Dan dia tak pernah berhenti untuk menggoda dan menghasut setiap dari kalangan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai saat terakhir ataupun nafas terakhir yang keluar daripada tubuh kita pun dia tetap menghasut kita dan tetap mengajak kita untuk menjadi ahli neraka. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila adanya nafsu dan syaitan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah sebabnya Allah gandakan pahala kepada orang yang beramal. Kalau kita nak tahu sebab apa amalan kita digandakan Allah, ia kerana dalam diri kita ada nafsu. Bila kita mujahadah buat amal, maka Allah akan lipat gandakan amalan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, siapa yang puasa setiap bulan 3 hari, maknanya dia puasa setahun dah. Sebulan 3 hari ya dia ambil, 3 hari saja, dan dia tak tinggal sampai habis tahun, dia dah puasa setahun cukup. Sebab satu hari Allah gandakan kepada 10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bi'ashrati amthaliha, setiap amalan digandakan kepada 10 kali ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab apa Allah gandakan segala amalan ini? Sebab dalam diri kita ada nafsu. Ini tak berlaku kepada para malaikat dah. Malaikat tak berlaku, dia buat satu dapat satu. Yusabbihuna al-laila wan-nahar
Para malaikat ni dia bertasbih memuji Allah siang dan malam. Dan dia pula Allah sebut la ya'sunallaha ma amarahum, tak maksiat langsung kepada Allah. Dia buat sungguh-sungguh apa yang Allah perintahkan. Dia buat satu dapat satu. Sebab apa dia buat satu dapat satu? Sebab dia malaikat. Dia tak ada nafsu, tak ada ujian. Dia tidak ada yang menggoda dia daripada cuai melakukan perintah Allah. Tak ada. Sebab tu dia buat satu dapat satu. Kita ni pula buat satu dapat 10, sebab dalam diri kita ada nafsu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-jaza min jinsil amal. Pahala itu bergantung susah kita nak buat amal. Dia kalau kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada ujian lain pun, dalam diri kita dah banyak sangat ujian. Dalam diri kita ni besar sangat dah ujian. Kalau tak ada ujian lain pun, dalam diri kita ni pun dah besar sangat ujian. Kalaulah satu ujian yang ada di luar daripada pandangan zahir kita ni, yang kita nampak ni ada satu ujian, maka dilipat lagi pahala. Allahu Akbar. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adik saya, dia mengaji di Yaman. Dia balik cerita, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Yaman ni seronok duduk Yaman sebab senang nak buat baik, susah sangat nak buat jahat. Dia tak ada ruang, tahu tak, nak buat baik ni, nak buat jahat tak ada ruang, tahu tak. Dia nak mesej dengan siapa, dia nak couple dengan siapa, dia nak tengok video apa, dia nak tengok apa, internet cukup lambat. Duduk di Yaman ni, kalau orang tu nak puaskan nafsu, dia lari balik awal lagi. Kalau nak mengaji, insya-Allah boleh. Kalau nak cari anak dara, kok nak dating dekat mana-mana, tak boleh Yaman ni. Nak jumpa orang perempuan pun payah. Allahu Akbar. Orang yang duduk di Yaman, dia istiqamah buat baik, dia ada pahala dia. Tapi kalau dia boleh buat perkara yang sama, kebaikan yang sama, waktu dia belajar di Mesir, dilipat lagi pahala. Berapa kali ganda? Ila 700 dhi'fin ila adha'afin kathirah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Berapa tak tahu? Sebab negeri Mesir ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cabaran sekali lagi. Malam dia cukup sejuk. Dan malam dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cukup panjang. Bayangkanlah, kita nak ambil ayat semayang pun jenuh. Subuh ni pun rasa berat lagi nak ambil ayat semayang. Tak payah sembang tahajud, tak payah sembang qiyamul lail. Subuh tu pun sentuh saja. Ni dia punya orang kata macam kara satu badan tu, sejuk. Kalau bangkit pagi kena mandi wajib, garu pala. Sebab ayat sakhonah dia tu pun, dia tak berapa nak okey tak okey. Memang macam tu dah. Maknanya kalau orang yang boleh tahajud di Mesir, Allah gandakan lagi. Saya pergi Turki. Kalau kita duduk di Yaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak tundukkan pandangan tu senang. Tapi kalau duduk di Turki, cukup payah. Tuan-tuan, Turki bukan main-main. Saya pergi Turki tu, saya dah nikah dah. Tu pun nak kena cari orang tolong garu, gatai. Dia jadi gatai macam mana tahu. Dia tengok orang nak darah ni, astagfirullahalazim, tutup mata. Tak tengok rugi, buka sikit. Tutup pandangan mata. Jangan tengok, tak baik, Tuhan tak bagi, Tok Guru tak bagi. Tutup. Buka mata, tengok depan sikit lagi, segak lagi pada tadi. Depan sikit lagi segak. Dah tunduk berapa kali nak tengok. Maknanya orang yang boleh tundukkan pandangan mata di Yaman dengan Turki tak sama, pahala tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kita yang semayang 2 rakaat dengan tok guru yang semayang 2 rakaat, samakah nilai dia? Tak sama. Sebab tok guru dia ada khusyuk, khudu', dia ada semua tu. Kita menjaga rukun-rukun semata-mata. Khusyuk belum tentu. Khusyuk belum tentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mujuklah khusyuk bukan rukun semayang. Kalaulah khusyuk di rukun semayang, saya rasa kita semua main tak sah tadi. Mujuk bukan rukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka nafsu yang Tuhan buat dalam diri kita ni, dia sebagai satu ujian kepada kita, sebab Tuhan nak bagi kepada kita pahala yang banyak. Dan sungguh setiap amalan yang kita buat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah jadikan ia sebagai penghapus bagi dosa. Tu yang hebat dah. Dia tahu dalam diri kita ada nafsu, dia bakar ribuan tahun nafsu dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nafsu tetap dengan pendirian dia, sombong dengan Tuhan. Dia tahu dia yang buat nafsu ni perangai yang macam ni. Dia tahu. Maka atas sebab itu Allah ciptakan amalan-amalan yang cukup banyak, yang mana amalan semua ini menggugurkan dosa. Sedar atau tidak tuan-tuan? Sedar atau tidak? Tahu atau tidak? Ingat atau lupa? Tu saja. Ni kita nak main semayang ni. Kita nak main semayang ni. Nabi sebut, kalau orang yang jaga semayang 5 waktu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tanya sahabat, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum faghtasilu khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai' aw kama qala. Nabi tanya, kalau kamu ni Abu Bakar, Umar, Osman semua ni, kalau kamu kan depan rumah kamu ada swimming pool, ataupun dalam rumah kamu ada swimming pool, kamu nak pergi semayang, ataupun setiap hari kamu nak keluar rumah, kamu akan terjun dalam swimming pool tu dulu, bersihkan badan kamu, sehari 5 kali kamu buat. Kata Nabi tanya, agak-agak lah, ada tak, masih ada kotoran tak di badan kamu ni? Ada tak daki yang masih lekat? Sahabat kata, tak ada Rasulullah, sehari 5 kali. Macam kita kan sehari 3 kali mandi, pagi balik kerja, nak main maghrib, 3 kali tu pun Alhamdulillah masih wangi. Ni 5 kali. Sahabat kata, lah, takkan berbaki kekotoran yang ada di tubuh kami. Kata Nabi, hampa jaga semayang 5 waktu. Macam itulah orang yang jaga solat 5 waktu, tidak berbaki di tubuhnya itu sedikit pun daripada dosa. Tak ada. 5 waktu semayang, tentu pun kalau kita jaga, menggugurkan dosa kita. Ni, kita ambil ayat semayang. Kita ambil ayat semayang. Ambil ayat semayang, setiap titisan air wudu itu menggugurkan dosa. Ni, hatta kata Nabi, ma kharaja min tahti azfarihi aw kama qala, apa yang keluar daripada celah-celah kuku tu, kalau kamu dapat tengok, dosa tangan, dosa telinga, gugur. Allahu akbar. Ni kita main masjid, 1 langkahan, 2 langkahan, 3 langkahan, 4 langkahan, 1 langkahan 10 darjat, 10 maksiat, 10 dosa turun, diberikan 10 hasanat. 1 langkahan. Daripada parking kereta saya nak main sini pun dah 20 langkahan. Bayangkan kalau kita jalan kaki dari rumah kita. Ada seorang sahabat, dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya teringin nak berjiran dengan masjid. Teringin sangat-sangat. Sebab saya boleh main masjid sehari 5 kali, saya boleh main, saya boleh mewai, boleh main khidmat dekat masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi tanya dekat dia. Kemudian Nabi bagi tahu dekat dia. Nabi kata, tak payah. Sebab apa tak payah? Sebab kamu akan mendapat pahala yang orang lain tak dapat. Sebab rumah dia jauh.
Dia panggil Bani Haram. Orang yang duduk di Madinah kan, dia ada satu tempat lebih kurang 5 hingga 7 km daripada Masjid Nabawi itu, perkampungan Bani Haram. Depa jalan kaki tu 7 km, 5 km tu 5 waktu sembahyang. Bayangkan banyak mana pahala dia. Maka pahala banyak, gugur sekali dengan dosa. Ni kita mai kuliah ni, malaikat doa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selama mana kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat doa, ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia. Hebat tak? Saja habis kuliah lagi kita salam. Kita salam sesama kita. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, atau kama qala. Tidak ada dua orang Muslim yang bertemu bersalam-salaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melainkan kedua-dua mereka tidak berpisah, melainkan gugur kedua-dua dosa mereka. Tuan-tuan faham maksud saya? Allah ciptakan nafsu dalam tubuh kita ni, dalam waktu yang sama Allah ciptakan amalan ni gugur dosa, amalan ni gugur dosa, amalan ni gugur dosa, amalan ni gugur dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak cerita kata Tuhan ni, sampai Nabi pelik dengan keadaan manusia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi fikir macam mana cara nak ajak orang buat baik, macam mana cara nak bagi orang dapat hidayah, macam mana cara nak bagi orang masuk syurga. Nabi fikir pagi, petang, siang, malam fikir. Nabi tak tidur malam fikirkan macam mana nak selamatkan orang ni. Aku dah buat macam-macam dah, tapi masih dalam keadaan yang sama. Kalaupun mereka selamat, bagaimana cucu cicit mereka? Allah cerita dalam Quran. Nabi ni malam tak tidur ni fikir pasal umat dia. Azizun alaihi ma anitum. Begitu berat apa yang dialami oleh umatnya, dirasai oleh Nabi. Allahu Akbar. Nabi pelik. Hampa ni macam manalah nak aku duk ajak jangan masuk neraka, masuklah syurga ni. Semua amalan ni menggugurkan dosa, tapi hampa tak buat Apa tak buat Kata Nabi, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadhibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhum bihujazikum 'anil nar wa antum taltalifuna fi yadi, aw kama qala. Nabi kata, aku ni dengan kamu ni sebagai umat ni macam satu orang lelaki yang menyalakan api. Kan petang-petang kan, pukul 6.30 kan, kita pun cakap sampah, cakap tarik sampah tu nak buat apa? Nak bakar lah. Bila kita bakar, api mula naik. Perasan tak ada binatang macam kupu-kupu ataupun belalak apa ni, kecil-kecil tu, nyamuk tak nyamuk, pakat duk main pula. Dia duk tengok api, dia pakat terbang masuk. Dia tengok macam cahaya tak cahaya, dia lari masuk, mati habis. Kata Nabi, aku ni macam orang yang jaga air. Jangan aku bakar sampah ni, bukan nak bakar apa. Apa jangan duk masuk dalam api, mati lagi. Kata Nabi, aku duk tarik ni belakang hampa ni, jangan duk masuk dalam neraka. Hampa duk kibah tangan aku, hampa nak masuk dalam neraka. Tu kata Nabi. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sebab itu pelik kalau orang ni menjadi ahli neraka. Sangat pelik. Sebab apa pelik? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dah dalam hadis qudsi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu kebaikan yang kamu buat, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan wahidah. Kamu niat nak buat baik dan kamu tak buat pun, ingat esok ni nak ziarah adik-beradik ya. Niat tapi tak buat pun, kata Nabi, dapat satu pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang tu, wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, kalau orang tu niat nak buat baik dan dia buat baik, kata Nabi, katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah.
Dia niat nak buat baik, rasa esok nak pergi ziarah adik-beradik, memang petang esok dia start motor, dia start kereta, dia pergi ziarah adik-beradik. Kata Nabi, pahala diganda menjadi 10 kali ganda dan boleh mencecah hingga 700 kali ganda. Kalau dia buat makanan, lebih lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau adik-beradik dia tu sakit, lebih lagi dapat 700 kali ganda. Pertama, niat buat baik, tak buat, dapat pahala 1. Yang kedua, niat nak buat baik dan buat baik digandakan 10 hingga 700. Dan kata Nabi, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dia niat nak buat jahat, aku rasa aku nak buat kawan ni, aku rasa aku nak penaya kawan ni, tapi kita tak jadi buat. Aku fikir-fikir balik, kesian dia ada anak bini, nak buat kat dia kesian, tak jadi buat. Kata Nabi, 1 pahala. Dia niat nak buat jahat, tak buat jahat, 1 pahala. Dan kata Nabi, kalau dia niat nak buat jahat dan dia buat jahat, 1 dosa. Sebab itu ulama kata, sangat pelik kalau orang itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 3 dikalahkan oleh 1. 3 dikalahkan oleh 1. Maknanya 1 buat maksiat dapat dosa. Hak ni niat nak buat baik dapat, niat nak buat baik tak buat dapat pahala. Niat nak buat baik dapat pahala. Niat nak buat jahat tak buat jahat dapat pahala. Hak ni niat nak buat jahat dapat niat nak buat jahat dan buat jahat dapat 1 dosa. 1 mengalahkan 3. Orang celaka. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pesan Tuan Guru kita, Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita. Dia memang nak bagi kita masuk syurga ya. Nak bagi kita dapat kebaikan, nak bagi kita dapat pahala ya. Buat benda kecil pun dia bagi juga pahala. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu kata Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kamu meremehkan benda kecil. Jangan. Kita buat baik, kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila benda tu ada pahala, jangan kamu pandang ringan, jangan kamu pandang lekeh, sebab itu boleh menjadi sebab kamu mendapat syurga. Sekalipun kamu jumpa kawan kamu tanya apa khabar, itu saja boleh jadi itu asbab kamu masuk syurga. Tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Maka Allah sangat dekat dengan kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetapi kita yang jauh darinya. Tuhan ni memang nak bagi kita dekat dengan dia, macam-macam cara dia buat nak bagi kita dekat dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, kalau sedekah dapat pahala, saya duit pun tak ada duit pun boleh sedekah cara orang tak ada duit. Sahabat mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat lain, mereka semayang, yusalluna kama nusalli, mereka semayang macam kami semayang. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa macam kami puasa. Tapi depa ni bila sedekah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka sedekah lebih dari kami tak boleh. Tu sahabat-sahabat miskin cerita kat Nabi. Kata Nabi, hampa ni Allah macam-macam cara Allah buat nak bagi sedekah ni, hampa tak tahu ke? Kata Nabi, inna bi kulli tasbihatin sadaqah, kamu sebut subhanallah, subhanallah tu sedekah dah tu. Wa bi kulli tahmidatin sadaqah, kamu sebut alhamdulillah, alhamdulillah sedekah dah tu. Wa bi kulli takbiratin sadaqah, kamu sebut Allahu akbar sedekah dah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, ajak orang buat baik, sedekahlah tu. Sampai kata Nabi, hampa tak tahu sangat nak sedekah macam mana. Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, hampir jumpa bini hampir setubuh dengan dia, sedekah juga tu. Tu dia sahabat kata apa? Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kami menyalurkan nafsu kami kepada isteri kami, ada pahala kan Nabi? Nabi kata, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun
fakadzalika idza wada'aha fil halal kana 'alaihi ajrun. Kata Nabi, hampa ni, kalau orang ni, aku nak tanya, kata Nabi, kalau orang ni berzina, dia dapat dosa ke pahala? Kata pembekas, dapat dosa ya Rasulullah. Kata Nabi, macam itulah kalau dia buat, salurkan kepada benda yang halal, ada pahala dia. Maknanya sampai tara tu Allah buat nak bagi kita dekat dengan dia. Sebab tu bila kita melangkah satu langkah kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya kita istiqamah satu amalan saja, tak payah banyak. Tuan-tuan, satu saja. Satu, boleh tak kita cuba pilih satu amalan saja, kita cuba istiqamah. Cuba satu. Kita semua ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecenderungan buat baik tak sama. Sungguh tak sama. Saya ada satu kecenderungan saya. Pakcik mungkin suka sedekah, tapi tahajud dia kurang sikit. Pakcik mungkin tahajud dia okey, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, silaturahim dia kurang sikit. Makcik belakang mungkin Quran dia baca banyak, tapi puasa dia kurang. Tak sama lah semua ni, tak sama. Kecenderungan tu tak sama. Kata tok guru saya Syekh Jamal Faruq Daqaq, dia kata apa? Bukan, Allahumma Syekh Sayyid Shaltuk, dia kata apa? Dia kata setiap orang kecenderungan amalan tak sama. Kita wajib tahu apa yang kita suka buat, apa yang kita suka buat. Dan kata tok guru saya, buat sampai mati, kita akan masuk syurga dengan amalan tu. Maknanya pintu syurga khas untuk amalan tu. Kalau kita puasa, dia ada pintu puasa dia. Hatta sahabat hatta sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bukan semua amalan dia suka buat. Dia ada hak dia suka buat, ada yang dikurang. Macam tu juga Ibnu Mas'ud, dia ada hak dia suka buat, ada yang dikurang. Hatta sahabat, bukan sahabat semua dia tahajud tiap-tiap malam. Tak, Nabi pun ada kala tertinggal tahajud, qada di siang harinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan semua sahabat puasa tiap-tiap hari. Tak, ada sahabat tak puasa langsung pun ada, mai Ramadan je puasa. Dia kata, ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku nak tanya satu soalan kepada kamu. Kalau aku puasa sebulan Ramadan saja, aku solat 5 waktu saja, aku kata benda halal tu haram, aku kata benda haram tu benda halal tu halal, benda haram tu haram, aku ni layak tak jadi ahli syurga? Nabi kata, na'am, layak. Ada juga sahabat tak buat langsung. Tak sama. Contoh, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, apa amalan yang dia suka buat? Dia suka puasa. Dia suka puasa sampai hari nak mati tu pun masih puasa. Tapi Quran dia kurang sikit lah, dia kurang sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Mas'ud, dia puasa dia kurang. Tapi baca Quran dia rajin pula. Baca Quran dia rajin. Orang tanya, tak, Ibnu Mas'ud tak puasa ke? Puasa sunat. Dia kata, aku bukan apa, kalau aku puasa sunat, aku tinggalkan bacaan Quran aku sebab aku dahaga. Dia kata tak sama. Ada sahabat yang dia semua dia suka buat, tapi tak ramai lah. Mai dekat puasa dia pun juara, mai dekat Quran dia juara, mai dekat jihad dia juara. Tak ramai lah. Contoh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu duha lebih kurang, dia duduk dengan Nabi SAW. Nabi tanya, siapa di kalangan kamu ni yang sudah ziarah orang sakit? Ada tak ziarah orang sakit waktu duha? Waktu duha nah, bukan malam macam ni, waktu duha. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Okey, siapa di kalangan kamu yang dia dah ziarah orang mati? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Siapa di kalangan kamu yang sudah sedekah kepada orang miskin? Dia kata, saya ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu soalan, saya. Semua dia menang. Kata Nabi, kalau macam ni perangai kamu ahli syurga. 5 minit lagi lah, 5 minit lagi. Ustaz lah? Ustaz lah, okey. 5 minit lebih kurang, insyaAllah. Baik. Ramai tak orang yang suka buat semua? Tak ramai. Dalam 100 orang, seorang ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cuba tahu balik, kita cuba kenal pasti apa amalan yang kita suka buat. Buatlah yang tu, buat betul-betul. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka kita yang jauh dari Allah, maknanya kita yang menjauhkan diri dari Allah. Allah nak tarik kita mai ni, hang buat ni pahala, hang buat ni masuk syurga, hang buat ni menggugurkan dosa, tapi kita tak mau nak buat. Itu maksud kalam tok guru kita ni. Allah nak dekat dengan kita, kita menjauh daripada dia. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada lagi maksiat yang kita buat, cuba kita tinggalkan satu saja. Kita nak tinggalkan semua secara total, itu niat kita, azam, itu niat kita. Tapi satu maksiat yang kita tinggalkan betul-betul, satu maksiat, satu ya. Maknanya kalau kita boleh tinggalkan satu maksiat itu, itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang sangat menggembirakan Allah. Kita tinggal maksiat kerana Allah, maka itulah yang sangat menggembirakan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Kata Nabi, dalam hadis qudsi Allah sebut, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Siapa yang mendekatkan kepadaku sejengkai, aku mendekatkan dia sehasta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa mendekatkan kepadaku sehasta, aku mendekatkan kepada yang sedepa. Siapa yang mendekatkan kepadaku berjalan, aku mendekatkan dengannya dengan berlari. Maknanya memang Tuhan nak kat kita sungguh-sungguh. Allahu akbar. Nak kita dekat dengan dia sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, tarku maksiatin wahidatin arja min rahmatillah min alfi hajjah. Orang yang tinggalkan satu maksiat tu, satu maksiat dia tinggal satu ya, dia ada buat 10, dia tinggal satu saja, mujahadah sungguh-sungguh dia tinggalkan maksiat tu, itu lebih diharapkan rahmat Allah daripada orang yang buat 1000 kali haji. Orang buat 1000 kali haji ni boleh jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia rasa baik, dia rasa mulia. Tapi orang yang tinggalkan satu maksiat, maknanya dia betul-betul nak menjadi orang yang dekat dengan Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila kita faham bahawasanya kehidupan kita ini penuh dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, promosi, tawaran mega dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang beriman, maka jangan kita lepaskan tawaran-tawaran tadi. Sehingga kan para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mereka tengok sesuatu perkara yang berlaku dalam hidup mereka, terus mereka akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok satu benda, tengok orang mati, ingat kepada Allah. Tengok kepada nikmat, tu makna ingat kepada Allah. Makna apa ingat kepada Allah ni? Kita sebut nama Allah, sebut nama Allah. Contoh kita dapat nikmat, kita kata alhamdulillah, ingat ke Allah tu, ingat dekat Allah tu. Bila kita ditimpa dengan musibah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menyebutkan ya Allah, ingat pada Allah tu. Waktu nak marah dekat orang ni, duk marah, duk taram ni, sebutlah kalimah astaghfirullah, itu ingat dekat Allah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tinggalkanlah apa maksiat yang masih belum kita tinggalkan, tuan-tuan, dan cubalah untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita beramal dalam keadaan kita faham, barulah ada kelazatan. Nah, kita faham, kita beramal dalam keadaan kita faham. Bila kita nak datang ke masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita fahami bahawasanya kita dalam keadaan ataupun kita termasuk di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Maknanya kalau jaga sembahyang 5 waktu, wuduk tu pun dah menggugurkan dosa. Menunggu solat ni, kita kuliah maghrib jangan lupa niat tunggu solat Isyak.
Sebab apa duduk dalam kuliah ni? Sengaja nak tunggu solat Isyak. Pahala mengaji dapat dah, pahala menunggu solat pun besar juga. Hak ni ramai kita tak perasan. Biar kita tahu. Contoh kita kuliah kita lebih kurang setengah jam, 40 minit kan. 40 minit ni kalau semayang boleh berapa rakaat saya tanya? 40 minit. Tarawih 20 rakaat berapa minit Ustaz? 2 jam tu. Sejam dah, lebih kurang sejam. Maknanya mungkin kita boleh sembahyang dalam 18 rakaat. Kalau kita duduk dalam kuliah ni, kita niat nak tunggu sembahyang Isyak tu, intizarus solah, tunggu nak sembahyang Isyak, kita dapat pahala 18 rakaat. Niatlah. Kalau lupa-lupa, kalau Allah Ta'ala kasih kat kita, kita boleh ingat insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka marilah kita menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita dijemput olehnya, dan berusahalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk kita menjadi orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan insya-Allah nasihat yang dibacakan pada malam ini memberi manfaat kepada saya dan kita semua, dan mudah-mudahan insya-Allah kita digolongkan di kalangan orang-orang yang sentiasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berusaha menjadi hamba-Nya yang terbaik yang hidup di muka bumi ini insya-Allah. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا